Setelah lama tak pergi ke parlimen, tuan-tuan, tiba-tiba semalam Haji Hadi dalam ucapannya di parlimen mengatakan bahawa dalam Islam tidak ada DNAA. Ini satu perkara yang amat mengejutkan saya. Kerana kalau kita lihat bahawa perkataan DNAA ataupun tindakan discharge not amounting to acquittal ini ada dalam mana-mana sistem kehakiman. Sama ada ianya undang-undang sivil, begitu juga dengan undang-undang syariah. Dalam satu riwayat, baginda Rasulullah SAW pernah baginda mengarahkan seorang wanita yang mengaku berzina untuk pulang ke rumah kerana tiada bukti, sehinggalah wanita itu bersalin dan sempurna menyusukan anaknya. Barulah wanita itu dihukum atas pengakuan dia. Bukankah ini keadaan yang hampir sama dengan DNAA, kerana dalam konteks ini pendakwa raya menarik balik pertuduhan apabila dipertimbangkan antara lain ketidakcukupan bukti atau perlu siasatan lanjut, seperti mana yang telah disenaraikan dalam 11 perkara yang menjadi sebab kenapa mereka mengambil keputusan untuk menghentikan pertuduhan ke atas Datuk Seri Zahid. Dan jika benar DNAA ini tiada dalam hukum Islam, kenapa Haji Hadi tak nasihat Timbalan Presiden PAS Ustaz Nasaruddin Mat Isa untuk tidak menerima perintah DNAA pada 4 November 2020 zaman pemerintahan Muhyiddin tu? 16 pertuduhan pecah manah dilepaskan dan tanpa dibebaskan. Adakah ketika itu kitab Haji Hadi ini belum wujud lagi dan baru je diturunkan wahyu tahun ni? Ini kita nak tanya. Lagi satu Haji Hadi, kita nak beritahu di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, pendakwa raya mempunyai kuasa untuk tidak meneruskan pertuduhan dan justifikasi telah pun diberikan kepada mahkamah dalam mana-mana kes berkaitan DNAA, termasuklah dalam kes melibatkan Datuk Seri Zahid ni. Cuma dalam kes Datuk Seri Zahid ni special sikit sebab tak pernah ada DNAA. Peguam negara kena bagi terperinci sebab kenapa diberikan DNAA. Ini kali pertama secara teliti, 11 sebab. Dan jangan lupa juga Seksyen 103 dalam kurungan 1 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Terengganu 2001 yang digubal ketika Haji Hadi menjadi Menteri Besar Terengganu menyebut juga tentang DNAA, di mana di dalam enakmen ini menyatakan pada mana-mana peringkat perbicaraan sebelum penghakiman diberikan, pendakwa boleh jika difikirkan patut memberitahu mahkamah bahawa dia tidak bercadang untuk mendakwa tertuduh selanjutnya atas pertuduhan itu, dan sesudah itu semua prosiding atas pertuduhan itu terhadap tertuduh bolehlah digantung dengan kebenaran mahkamah, dan jika digantung sedemikian, tertuduh hendaklah dilepaskan daripada pertuduhan itu. Bila Haji Hadi kata dalam hukum Islam tidak ada DNAA ni, maknanya beliau sendiri, tuan-tuan, di depan hidung, di depan matanya telah meluluskan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. PAS tak sepatutnya lah menggunakan dalil agama mengikut rentak dan selera politik, kerana ianya boleh mengelirukan rakyat, terutamanya orang Islam, sekiranya dalil yang disandarkan tidak tepat pada tempatnya. Jadi nak beritahu dengan Haji Hadi, cukup-cukuplah menunggang agama ni. Bila DNAA itu berlaku zaman pemerintahan dia, di hadapan mata dia, semuanya halal. Bila ianya dilakukan oleh orang lain terhadap musuh politik dia, semua menjadi haram dan tiba-tiba tidak ada dalam hukum Islam. Dia pula pandai-pandai mewujudkan hukum yang tak wujud. Inilah masalah yang ada pada pemimpin PAS hari ini. Sewajarnya lah pemimpin PAS dan Perikatan Nasional ni dengarlah titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah pun menyatakan orang politik ni janganlah pandai-pandai membuat dan mengeluarkan fatwa tentang Islam mengikut kehendak dia. Cukup-cukuplah. Hari ini juga saya nak ulas lah, kalau misalnya kes Datuk Seri Zahid ni nak dibawa kepada Parlimen Select Committee, berlakulah adil. Pastikan semua kes daripada tahun 2018 bila kita bertukar kerajaan sehingga ke hari ini, semua kes ini termasuklah kes Hassan Karim dan kes pemimpin-pemimpin lain, tak kira lah PH ke, PN ke, PAS ke, Bersatu ke, bawa semua pergi ke Parlimen Select Committee. Kenapa sengaja nak menzalimi Datuk Seri Zahid seorang? Kenapa masih lagi meneruskan pendakwaan terpilih? Kenapa masih lagi meneruskan perkara-perkara yang jelas bermotifkan politik dan berniat jahat ni?